Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya ingin memberikan sedikit perkongsian mengenai ujian dan dugaan sebenarnya tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita sebagai hamba-Nya. Di dalam Al-Quran, ujian dan dugaan disebut oleh Allah sebagai al-bala, yakni bala, serta al-fitnah, yakni fitnah. Seperti mana yang diberitakan pada surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai dugaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Allah menguji hamba-Nya dengan musibah pada satu waktu dan kemudian dengan nikmat pada waktu yang lain untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur, siapa pula yang sabar dan siapa yang putus harap. Allah menguji hamba-Nya dengan kecelakaan dan kesenangan, dengan kesihatan dan kesakitan, dengan kemewahan serta kemiskinan, dengan perkara yang halal dan apa yang haram, dengan ketaatan dan kemaksiatan, serta dengan hidayah dan kesesatan. Pada setiap orang berbeza tahap ujian yang dikenakan ke atasnya. Ini adalah selari dengan ayat pada surah Al-Baqarah. Allah berfirman, Allah menyatakan Allah tidak memberi kesusahan seseorang hamba melainkan apa yang terdaya olehnya. Daripada ayat tersebut dapat kita ketahui bahawa ujian yang dikenakan kepada setiap hamba adalah bersesuaian dengan apa yang mampu ditanggungnya, dan setiap orang pula berbeza tahap tanggungannya dan penerimaan mereka terhadap ujian serta dugaan yang diberikan. Ujian yang diberikan sebenarnya adalah untuk mengukur tahap keimanan seseorang hamba. Rasulullah SAW menyatakan bahawa ujian yang diberikan kepada kaum manusia adalah tanda kecintaan Allah kepada mereka, dan semakin besar dugaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia menandakan besar juga pahala yang akan diperoleh. Ini sebagaimana hadis yang datang dari Anas bin Malik yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya ganjaran itu dinilai pada besarnya bala yang menimpa, dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai sesuatu kaum maka akan mereka itu diberikan dugaan. Oleh sebab itu, barang siapa yang reda dengan ujian yang menimpa, dia akan memperoleh keredaan Allah, dan barang siapa yang tidak reda maka padanya kemurkaan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di sini jelas bahawa ujian yang diberikan adalah untuk menguji keimanan seorang manusia. Jika dia beriman, maka dia akan menerimanya dengan keredaan, dan padanya rahmat Allah Azza wa Jalla serta keredaannya. Namun bagi manusia yang lalai serta tidak meredai ujian yang diberikan ke atasnya, maka dia sekadar mendapat kemurkaan daripada Allah. Di dalam Al-Quran ada disebut ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kaum manusia dan hamba-Nya. Antaranya adalah dugaan yang diberikan kepada kaum Nabi Musa dan Harun adalah dengan anak lembu yang mana mereka jadikan sembahan. Selain itu, unta betina sebagai ujian buat kaum Samud. Bangunan-bangunan tinggi yakni yang mewah buat kaum Ad, dugaan yang diberikan ke atas pemilik kebun-kebun dari kalangan kaum musyrik dengan kebakaran. Seterusnya, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa serta buah-buahan, anak-anak serta harta benda sebagai dugaan, dan seterusnya jihad sebagai ujian bagi orang yang beriman, dan juga nikmat duniawi sebagai ujian buat para manusia. Kesimpulannya di sini, maka bersabarlah dalam menghadapi dugaan dan ujian daripada Allah dengan mencontohi sikap para nabi, dan ketahuilah bahawa untuk setiap ujian yang diberikan oleh Allah pasti
akan ada perkara yang lebih baik menanti. Wajib untuk kita bersabar dan selain itu untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kerana orang yang diberikan musibah atau ujian pasti akan mendapat ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadis yang datang pada awal tadi. Dan bersabarlah kerana Allah bersama-sama dengan orang yang bersabar. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang bersabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Sekian, terima kasih.